Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi kepada anda semua apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi obsesi. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke-27 Ramadan dan tinggal beberapa hari lagi untuk kita menyambut Syawal. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita dapat tingkatkan lagi amalan kita dan kita berdoa kepada Allah SWT agar segala amalan kita di bulan Ramadan ini diterima dan diredai oleh Allah SWT, insya-Allah. Umum kita ketahui bahawa pandemik COVID-19 ini telah melanda Malaysia pada pertengahan Januari 2020. Jadi, atas inisiatif kerajaan dan kebijaksanaan kerajaan Malaysia telah menggunakan Akta Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada pertengahan bulan Mac yang lalu. Jadi, dengan adanya PKP ini dapat mengawal dan mengurangkan kadar jangkitan yang ada di Malaysia. Alhamdulillah. Hari ini kita telah masuk fasa yang kelima bagi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jadi kita sama-sama berdoa agar wabak ini diangkat dan dijauhkan pada semua orang, bukan di negara Malaysia saja, malah di seluruh dunia, insya-Allah. Jadi saya akan memfokuskan kepada segelintir rakyat Malaysia yang mungkin mempunyai pemikiran yang obses terhadap isu-isu berkaitan dengan COVID-19. Apa yang berlaku pada diri mereka adalah tingkah laku dan cara fikir mereka akan berubah kepada stigma-stigma yang negatif terhadap orang sekeliling. Jadi, apakah langkah-langkah yang sesuai yang boleh diambil oleh mereka untuk mengatasi obsesi yang mereka alami? Langkah pertama yang boleh diambil untuk mengatasi obsesi adalah membebaskan pemikiran kita dengan menjarakkan daripada mengakses maklumat yang berkaitan dengan obsesi yang kita alami. Sebagai contoh, kita tidak perlu mencari isu-isu remeh yang berkaitan dengan COVID-19. Apa yang perlu kita buat adalah penjagaan diri, penjarakan sosial, mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi kita boleh melakukan ataupun melaksanakan aktiviti-aktiviti rutin kita seperti biasa ataupun melakukan relaksasi bagi merehatkan minda kita dan membebaskan pemikiran kita daripada perkara yang obses. Langkah kedua yang boleh diambil adalah membiarkan pemikiran obsesi tersebut di kepala namun tidak mengikuti permainan obsesi tersebut. Hal ini disebabkan pemikiran itu akan datang secara tiba-tiba ataupun datang secara automatik. Apa yang perlu kita buat adalah mengikuti langkah yang pertama dan menjalankan rutin seperti biasa. Langkah ketiga yang boleh diambil adalah jangan cepat putus asa kerana obsesi ini mengambil masa untuk menghilangkan dalam pemikiran kita. Jadi anda perlu terus cuba dan terus cuba sehingga anda berjaya, insya-Allah. Langkah seterusnya adalah dengan bercakap dengan orang yang kita percaya seperti kawan yang kita percaya, ahli keluarga ataupun kaunselor. Dengan kita bercakap dengan orang lain dapat membantu kita daripada mengurangkan tekanan ataupun kerisauan yang dihadapi akibat daripada pemikiran obsesi yang berlaku dan seterusnya akan membuka jalan penyesuaian daripada isu-isu yang kita alami. Langkah terakhir yang kita boleh ambil adalah dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat dari pelbagai aspek yang kita boleh lihat seperti aspek fizikal, adakah riadah dan senaman kita pada musim PKP ini telah dilaksanakan. Keduanya ialah berkaitan dengan tidur kita, adakah tidur kita tidur yang mencukupi ataupun tidur kita hanya tidur yang terganggu. Yang ketiga, dari aspek kerohanian, kita tengok kembali bagaimana perhubungan kita dengan Tuhan, adakah hubungan kita dengan Allah itu semakin lama semakin dekat ataupun semakin jauh. Dan yang keempat, dari segi permakanan, adakah permakanan kita ini permakanan yang sihat ataupun kita lebih banyak makan makanan yang tidak sihat seperti fast food dan sebagainya. Jadi mari kita tingkatkan gaya hidup yang sihat agar badan kita juga sihat, emosi kita sihat, insya-Allah.
Secara rumusan, pemikiran obsesi ini akan mengganggu kehidupan harian kita. Malah, ia boleh menjerumuskan diri kita kepada isu kesihatan mental jika kita tidak mahu berubah ataupun kita tidak sedar. Oleh itu, kita bukan sekadar ingin menang dalam menangani wabak COVID-19, malah kita juga perlu menang dalam menguruskan kehidupan harian kita dalam new normal. Itu sahaja daripada saya. Amalkan penjagaan kendiri dan stay at home. Assalamualaikum.